kita sambung lagi perbincangan kita. Masih lagi kita bincang tentang kulit telur. Telur panas, telur rebus dan juga persekitaran yang lebih sejuk. So, perbezaan delta P yang kita baru bincang dalam video yang lepas, delta rho iaitu perbezaan density, ketumpatan, akan menyebabkan ketumpatan. Akan menyebabkan wujud satu daya baru iaitu kita panggil sebagai buoyancy force. So daya ni lah yang dibincangkan dalam kisah hot balloon. Macam mana hot balloon boleh terbang. Cerita pasal buoyancy force. Macam mana ship ataupun kapal laut boleh terapung dekat atas permukaan laut, pun bercerita tentang buoyancy force. It's all about daya apungan bahasa Melayu dia, daya apungan. So mana-mana yang nak dapatkan maklumat lanjut, boleh dapatkan bacaan sendiri, buat bacaan sendiri dalam tajuk buoyancy force. So basically kalau kita tengok balik movement, so syarat pertama tadi delta T iaitu wajib ada. Dan sekarang ni movement yang berlaku dalam natural heat convection ni adalah movement yang triggered by the delta rho ataupun perbezaan ketumpatan. Perbezaan ketumpatan ini menyebabkan wujudnya buoyancy force. Buoyancy force dalam kes natural convection akan menyebabkan berlaku pergerakan jirim. Jirim ataupun jisim udara yang berketumpatan lebih rendah tadi akan bergerak ke atas against the gravity. Dia akan bergerak ke atas against the gravity. Dan kemudiannya akan digantikan dengan udara yang lebih sejuk, iaitu mempunyai ketumpatan yang lebih tinggi. Dalam kes kita, udara ni tadi akan dipanaskan lagi dan kemudian akan mengalami perubahan ketumpatan dan kemudian akan travel ke atas dan diganti dengan udara sejuk dari persekitaran secara berterusan. So yang menyebabkan berlakulah perolakan udara, berlakulah pergerakan udara yang justifying our second syarat utama untuk berlakunya heat convection. So kalau kita tengok basically buoyancy force ni ataupun movement of the fluid ni amat bergantung kepada satu value yang kita panggil sebagai volumetric expansion. Volumetric expansion ataupun kita boleh kata volumetric expansion coefficient. So semua benda ni mempunyai, termasuk juga pepejal actually, volumetric expansion coefficient. Apa maksud volumetric expansion coefficient? Volumetric expansion coefficient ni mengukur ataupun perubahan isi padu sesuatu jirim, sesuatu substance terhadap suhu. Terhadap suhu. So mana bila berlaku je perubahan suhu, bila contoh dibekalkan haba ke atas sesuatu jirim, so akan berlaku volumetric expansion. Dan kadar perubahan volume ni kita ukur sebagai volumetric expansion. Maknanya lagi tinggi volumetric expansion coefficient sesuatu kes, lebih banyaklah perubahan volume yang berlaku. Lagi kecil, maknanya lagi rendahlah perubahan volume yang berlaku. Kalau kita ambil contoh seperti mana yang saya cakap dalam video sebelum ni, kita ambil contoh air lah. Katalah kita ambil air ataupun udara. Let's say udara A. Kita ada satu container dan kita ada udara A yang disimpan di dalam ni. Let's say ada udara A kat sini. Dan udara A ni disimpan pada let's say T1. T1
dan sebanyak 1 kg, dan juga pada let's say pada P1. Okey. Kemudian apa yang berlaku dalam bekas yang sama, apa yang kita buat? Kita sekarang ni masih lagi kita ada A, cuma kita ubah suhu dia, kita increase suhu dia kepada T2, maintaining at 1 kg at the same pressure. So apa yang akan berlaku? Okey, disebabkan berlakunya perubahan suhu ni tadi, maka akan ada volumetric expansion. Maksudnya volume untuk keadaan nombor 2 ni akan lebih besar berbanding dengan dalam keadaan yang pertama. Sebab apa? Sebab perkembangan isi padu yang disebabkan oleh perubahan suhu. So apa yang berlaku sekarang ni, kita akan mendapati ada peningkatan okey, kat sini ada peningkatan delta V, okey, volume yang expanded. So untuk kita ukur benda ni, kita boleh represent benda ni dalam contoh ni dengan satu parameter, iaitu volumetric expansion coefficient, dan dikenali sebagai simbol beta. So dalam kes ni, let's say kita panggil dia adalah beta 1. Okey, katalah sekarang ni kalau kita ada another container sama, disimpan katalah ini B, okey, sejenis udara tapi udara B, sama pada T1 1 kg pada P2. Cuma bila dia increase B ni tadi kepada T2, iaitu T yang sama, 1 kg pada masih lagi P yang sama, iaitu P1. So apa yang berlaku? Katalah expansion ni lebih besar. Bermaksud sekarang ni additional delta V, okey, yang dialami oleh fluid B tadi lebih besar berbanding dengan additional delta V yang dialami oleh fluid A. So bermaksud sekarang ni kalau kita represent sebagai ni, so kita boleh kata beta 2 adalah lebih besar daripada beta 1. So directly correlated, maksudnya lagi tinggi satu beta, lagi banyaklah perubahan volume yang berlaku disebabkan perubahan suhu yang sama. So kalau kita ambil formulation ni, kalau nak tengok formulation derivation penuh boleh buka buku teks. But basically for ideal gas, okay, bila kita bincang tentang air, kita usually treat, okay, air sebagai ideal gas. So dalam ideal gas, okay, bagi ideal gas, beta boleh diberikan oleh rumus 1/T, di mana dalam unit Kelvin negatif 1. So maksudnya T ni mesti pakai dalam unit Kelvin. So ini adalah dipanggil sebagai volumetric coefficient. So kalau nak tahu berapa sebenarnya volumetric coefficient untuk satu-satu udara tadi, kita ambil pada suhu berapa dia operated, dan kita boleh automatically tahu nilai volumetric coefficient dia by inversing the value. Maknanya 1 divided by the temperature. Contoh kalau udara pada 20 degree Celsius, so berapa beta dia? So kita ambil 20 tambah dengan 273, kita inverse, kita akan dapat some value representing volumetric expansion coefficient, iaitu beta. Okay, so inilah dua perkara dia. Yang pertama, yang penting dalam kuasa asas ni adalah bagaimana sebenarnya berlakunya pergerakan udara yang kita bincangkan dalam video sebelum ni, dan yang kedua adalah bagaimana kita nak ukur sesuatu perubahan yang berlaku kat udara yang menyebabkan berlakunya pergerakan tadi. Dalam kes ideal gas, kita pakai volumetric expansion coefficient yang diberikan oleh rumus beta sama dengan 1/T.
T, di mana T dalam unit Kelvin. Okay, so kita habis cover untuk konsep asas. Semua boleh buat bacaan lanjut. Not so complicated topik ni, but if you need further clarification, you can take a look on the textbook and do your further reading. Okay, nanti kita akan sambung next video untuk Grashof number.